Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, cara bersembahyang, termasuk pula cara-cara mengerjakan sembahyang. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersembahyanglah seperti mana kamu melihat aku bersembahyang. Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada ulama yang terkemudian, seperti yang disebut di dalam kitab-kitab mereka ulama. Mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharakannya. Baik, sembahyang ni bukanlah ciptaan Nabi sebenarnya, tetapi satu perintah dan kaifiatnya juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah wajib kerja pun bukan hak Rasulullah, hak Allah Ta'ala, dan cara melaksana pun daripada Allah. Sebab tu Nabi ambil cara mengerjakan sembahyang daripada Allah dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat mari datang ajar Nabi, dengan takbirnya, dengan tahiyatnya, dengan rakaat dan sujudnya. Kemudian Nabi ajar kepada para sahabat. Apa yang diajar, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, dihafal oleh ulama-ulama yang kemudian yang kita kata sekarang sebagai hadis. Sebab tu mestilah berpandukan kepada hadis sembahyang. Kalau lebih canggah dengan hadis, maka tak dikatakan sembahyang. Sebab hadis ni popular dah, pesanan Nabi, sallu, hendaklah kamu sembahyang kama sebagaimana ra'aitumuni, kamu lihat aku salli, sembahyang. Kita ni tak dang lihat Nabi, yang dang lihat sahabat. Imam Syafi'i tak dang lihat Nabi sembahyang. Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi semua tak dang. Imam Rafi'i, Imam Ghazali tak dang tengok Nabi sembahyang. Orang yang dang tengok beberapa orang sahabat. Sahabat ni mereka cerita cara Nabi sembahyang. Jadi cara hak Nabi sembahyang ni sahabat saja yang lihat. Jadi macam mana pula dalam hadis ni kata sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maksudnya hadis ini khusus ditujukan kepada sahabat Nabi, tapi umum kepada kita. Kita ni tak lihat, mana lihat itu dengan makna ilmu. Hendaklah kamu yang tak sempat tengok aku sembahyang, kerjakanlah sembahyang itu sebagaimana yang kamu tahu daripada aku. Itu maksud dia. Jadi kita tak tengok Nabi, kita tahu cara Nabi. Tahu lagu mana, sahabat cerita. Contohnya katanya sahabat, di antaranya Nabi bila dia rakaat, beliau menggenggam dua tapak tangannya di atas lututnya. Dan kata sahabat yang lain, jikalau diletakkan air di atas tengkok Nabi, nescaya tidak akan tumpah. Itu contoh. Jadi ada kalanya kalau kita sembahyang tak ikut sebagaimana hak Nabi buat, tak sah. Ada kalanya sah. Contohnya hak Nabi tak buat, kita buat, tak sah. Seperti kita rakaat dua kali, Nabi rakaat sekali je, tak sah sembahyang. Atau kita sujud sekali, Nabi sujud dua kali, tak sah sembahyang. Contoh, ada juga perbuatan yang kalau kita tak buat, hak Nabi buat, sah, tetapi kurang pahala.
Contoh hadis ni, Nabi bila dia rokok, sahabat tengok, dipegang tapak tangan di atas lutut. Maka siapa-siapa yang masa rokok dia pegang lutut, maka dia telah masuk dalam hadis sallu kama raaitumuni usalli dalam bab rokok. Nah, semayang sama macam Nabi buat. Tapi ada orang yang dia tak pegang lutut, dia pegang paha. Nah, dia kan pegang paha. Dia tak masuk dalam hadis ni, tak dapat pahala. Tetapi rokok dia sah. Faham? Atau dia pegang betih bawah pada lutut ni, pegang betih. Kalau pegang keting dia tangan panjang. Jenis tangan siamang. Pegang keting tu ni. Jadi tak comel dah. Ulama kata sah, tak comel. Nah, biar kena dengan hadis ni. Nah, kama raaitumuni. Dah aku pegang tapak kepala lutut, mu pergi pegang benda lain. Maknanya mu ni babi sungguh. Nah, Nabi takbir, angkat tangan. Wa yarfa'u yadaihi hazwa mankibai. Sahabat tengok Nabi angkat dua tangan sampai ke bahu. Dalam hadis yang lain, ujung jari sama dengan atas telinga, ibu jari sama dengan bawah telinga ni. Nah, mana bukan kat ni, tinggi ni lah. Sekira tangan ni setetang dengan bahu. Kalau kat ni setang dengan dada, kat ni setang dengan kepala, setang dengan bahu gitu. Inilah orang siapa yang buat gini tinggi ni, maka dia masuk dalam hadis ni sallu kama raaitumuni usalli. Nah, maka hak akad gini tak masuk lah. Ada akad gini Allahu Akbar. Dia dah masuk. Dah batal tak semayang? Tak batal. Nampak? Walaupun tak ikut Nabi buat, sebab tidak melampau sangat, cuma dipanggil takbir bahan lara. Kalau Nabi buat lain, Nabi pesan suruh tengok molek munggi buat gini buat apa? Nak? Adik? Nak? Nokok sami Allah. Malah nak akad tinggi. Nak? Akad macam Nabi. Tapi tak ada gambar Nabi dia dekat telinga ke, jauh gini ke, depan ke, belakang. Jadi hak mana mudah kata ulama? Hak mudahnya kita akad tangan tanpa kita maksud nak letak kat mana-mana. Akad saja tangan. Allahu Akbar. Situ Nabi buat. Situ lah. Lepas tu takbir ulama lah. Jangan ikut orang lain, ikut ulama. Dia tengok Mekah bulan puasa, dia tunjuk Tok Imam Mekah, bukan Tok Imam Kuala Mekah, Tok Imam Mekah. Faham? Tengok dia akad takbir. Allahu Akbar. Kat ni ya. Dan kita ada gitu, kita dah. Duk main gitu dah pula. Yang siapa kata dak tendang saka tu buat apa? Mudah je. Tu contoh. Tapi kalau tak buat sama gitu, ibu bawah gini, sah. Ada yang tak sah. Tapi kalau orang rengang gini, sah. Baik. Jadi kita nak tahu supaya kita sama dengan Nabi, maka kita kena belajar hadis. Dulu orang belajar hadis, sekarang lebih mudah. Kerana ulama-ulama fiqh ambil hadis-hadis bab sembahyang, tolong tafsir, tolong hurai, buat kitab fiqh bab sembahyang, senang je. Dulu kena cari sendiri. Hadis bab rakaat, hadis bab tahiyat. Ini ulama sipang, boh dalam satu buku, satu kitab, mudah je. Dibuat bab dah pula. Bab takbir, bab rakaat, bab qiyam. Siapa bab rakaat, dia cari segala hadis-hadis hak berkait dengan rakaat, ubuh situ. Jadi mudah. Kita mari belajar je, mari dengar je. Tambah juga power. Tambah belajar juga. Rugi lah. Lepas tu semayang tak tahu. Tua dah tak reti semayang dia. Tua. 70, 80 tak reti sembahyang. Tak reti semayang. Nampak barang dah tak belajar. Yang kita heran benda lain dia reti. Benda lain dia reti. Bab-bab dunia dia reti belaka. Tapi bab semayang tak reti.
Kerja bagus, cari makan, tapi tak semayang. Siasat tak pandai, malu nak pergi belajar. Tua dah orang, tak semayang. Rupa sembahyang. Bagi sembahyang ada dua rupa. Ia tidak lengkap dan sempurna melainkan dengan ada kedua-dua rupa ini, iaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman hakiki, iaitu hakikat batin. Rupa luaran ialah syarat itu adalah sebagai rohnya, rukunnya itu sebagai kepala dan badan, sunat ab'ad itu sebagai anggota, sunat hay'ah itu sebagai bulu perhiasan. Segala syarat rukun yang zahir dan sunat terbentuk daripada perbuatan berdiri, takbir, membaca Fatihah, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat dan salam. Manakala rupa hakikat yang batin pula ialah khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, rendah diri, memahami makna bacaan dan tasbih dan lain-lain, tanggungjawab sembahyang yang batin. Dengan kata lain, rupa luaran sembahyang itu adalah bahagian badan dan anggota, dan rupa dalaman adalah bahagian hati dan rahsianya. Inilah tempat yang menjadi perhatian Allah pada hamba-Nya. Jadi sembahyang ni dia ada dua. Yang pertama sembahyang hak zahir, sembahyang hak batin. Dua-dua ni kena ada. Hak zahir tidak ada, tak sah sembahyang. Kalau kita pergi pisah, sesat, tak jadi ibadah. Kerana ibadah ni zahiru wal batinu, luar dan dalam. Luar dan dalam. Luar kita akad takbir, tu panggil zahir, baca Fatihah, rakaat, sujud, pakai baju, tutup aurat, menghadap kiblat. Batin ikhlas, khusyuk, rendah diri, rasa kebesaran Allah Ta'ala, tidak menunjuk-nunjuk. Itu barang dalam. Jadi luar dalam wajib kena ada belaka lah. Baru jadi sempurna sembahyang itu. Kalau kita main luar sahaja, dalam tak ada, hanyut sembahyang, tak ada pahala, tetapi terlepas daripada dosa. Faham? Siapa yang sembahyang, siapa masa dia sembahyang, apa yang mu sembahyang dia tak baik, sembahyang Tuhan suruh kan, masuk neraka tak sembahyang, dia pun sembahyang tapi hanyut sembahyang. Maka sembahyang dia tu tidak ada pahala pasal hanyut, tetapi dia terlepas daripada azab api neraka kerana dia telah menunaikan perintah walaupun hanyut. Faham? Itu yang kedua pula, ni berat. Luar tak ada, dalam saja ada. Dia tak ada rakaat sujud. Dia duduk mendengung gitu, nyanda atas gerai. Orang kata sembahyang dah. Sembahyang batin bos. Dia tak ada rakaat sujud, batin ada. Dah ni kira gua ni. Hak ni mampu tanam telaga batin. Nak biar lenyek di kapal terbang. Pasal apa? Kafir, keluar daripada agama Islam. Faham? Kata menafikan sembahyang yang zahir. Menafikan syariat. Tak? Ambil hak dalam saja, syariat tak ada, memanglah jadi kafir zindik. Tapi kalau kita coba buat hak syariat dalam tu, payah nak mari, banyak anyuk, kita lepas daripada azab, kerana menunaikan perintah, tetapi pahala tak ada. Jadi tempat tilik Allah Ta'ala ialah dalaman, tempat tilik manusia adalah luaran. Siapa yang ikhlas lagu mana pun tetapi tak ikut rukun syarat, maka tak sah sembahyang dia. Tak sah. Dia kena ada peraturan, ikut peraturan. Dia ikhlas sungguhlah, niat kerana Allah, bukan kerana riak kepada manusia. Tapi tiap-tiap kali dia sembahyang, sujud dulu baru rakaat. Tak jadi. Dia kena belajar juga hak zahir ni. Manusia tengok fiqh hak luaran, Allah tengok batin hak dalaman. Hakikat. Dua-dua kena ada. Kata Imam Ghazali, umpama orang yang mengerjakan sembahyang dengan rupanya yang luaran saja, tapi lalai daripada hakikat yang batin, diumpamakan sebagaimana satu orang yang telah menghadiahkan kepada raja yang amat besar darjatnya
seorang yang telah mati dan tiada roh lagi, manakala orang yang mengurangkan dalam mengerjakan rupa zahir sembahyang itu diumpamakan seorang yang menghadiahkan kepada raja seorang yang terpotong anggota dan tiada dua matanya. Kedua-dua hadiah ini ditelentangkan di hadapan raja itu untuk dihadiahkan kepadanya raja. Sudah tentulah raja tersebut amat murka dan marah kepada mereka kerana perbuatan itu menghinakan kemuliaan kerajaan dan meringankan tanggungjawab terhadap kerajaannya. Baik, Imam Ghazali buat ibarat, buat kiasan. Seorang raja dalam sebuah negeri yang besar, dia sambut hari keputeraan. Dia raja-raja ni dipanggil keputeraan. Kita ada raja ni hari lahir lah, sambut hari lahir pada hak tulis. Keputeraan kita boleh pakai di keputeraan bila awak diputerakan. Tak ada masalah. Tapi kita orang biasa, bila awak dilahirkan, hari jadi, hari lahir dengan hari keputeraan. Dah buat apa ni belanja roti canai belaka ni? Saya hari ni hari keputeraan saya. Orang kata mu raja dah dak raja. Dah apa guna keputeraan? Dah berlima. Tak boleh. Jawab gitu. Tapi segi bahasa boleh saja dia ambil keputeraan tu untuk dia. Sebenarnya untuk semua orang boleh pakai belaka. Keputeraan maknanya hari dilahirkan. Faham? Jadi raja ni sambutlah hari lahir. Biasalah raja bila sambut hari lahir orang bawa hadiah lah. Ni buat gitu, ni buat gini, bagi yang bodek. Kalau zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu ni buat lagi gajah putih. Ni buat lagi biru. Macam-macam nak bodek. Wagi barang. Hak seorang ni buat mari seorang puteri yang sangat cantik. Tapi telah mati. Mati mareng. Wak hari juga hadiah raja. Seorang lagi pula wak mari hidup lagi tapi hudung kaki tangan. Inilah ibaratnya orang yang tak sempurnakan zahir ataupun batin semayang. Orang yang tak sempurnakan rukun syarat, rokok sujud, wak lebih kurang je. Walaupun ikhlas, dia sama dengan hadiah kepada Allah Ta'ala, orang cacat. Hidup tapi cacat. Orang yang tidak jaga batinnya, jaga hak zahir sahaja comel, beri orang yang telah mati. Tapi comel orang tu, tapi mati. Dua-dua hadiah ni raja tak boleh terima belaka. Dia kata nganjing ni. Wak lebih kurang. Maka raja yang paling besar Allah Ta'ala. Tak paling besar. Paling murka, paling halalang, paling bekeng Allah Ta'ala. Maka kalau kita beri kepada dia hadiah lagu ni, bayangkanlah kemurkaan Allah. Semayang duduk atas jadah, hati duduk rumah. Tidak ada hadir hati. Ataupun wak lebih kurang. Kalau semayang comel pun semayang jemaah kat ramai. Tak imam rokok baru rokok, tak imam rokok lama dia rokok lama tak. Di rumah macam lipah kudung. Sujud itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bau. Baju-baju dah pakai. Tu marah Tuhan pasal buat lebih kurang. Kalau kita rawi aja, kita tak raja pun, kita kuli batok je kita. Tapi orang rawi hadiah tu ada kecacatan. Nganjing kira nganjing. Ni nak hadiah jang saya ni. Pasal dah kita duk kawan lama nak hadiah jang saya. Dia pun buka jang. Jang ada tapi nombor tu cabut belaka, jatuh. Pas bawah ni gedeh nombor. Dah tengok mana jatuh pergi back key kita. Back key boleh Kita buka belakang pula tak ada apa. Dah injing anak wak main pahuan ni injing. Tak. Boleh back key buh injing lain. Hadiah kepala otak gitu. Faham tak? Gitulah dengan sembahyang kita. Kedudukan kemudian katanya lagi, fikirkanlah pada diri kamu yang menghadiahkan sembahyang kepada Tuhan kamu. Jangan sampai jadi begitu. Takutilah kamu daripada berbuat demikian. Kerana perbuatan sebegini pasti mendapat siksaan daripada Allah.
ketahuilah bahawa qadar nikmat Allah yang paling besar dianugerahkan kepada sekalian hamba-Nya adalah sembahyang 5 waktu. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ma utiya 'abdun fid dunya khaira an yu'zana lahu rak'atain yusallihima." Tiada anugerah yang terlebih baik kepada seseorang hamba di dunia ini daripada diizinkannya bersemayang sebanyak 2 rakaat. Belum dapat kepastian taraf hadis tersebut penterjemah. Baik, kita fikir-fikir semayang kita ni sebenarnya adalah persembahan kita kepada Allah. Dalam ayat yang kita baca sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia ini sia-sia untuk bermain-main sahaja, melainkan supaya mereka itu beribadah. Nah, ibadah badaniyah, ibadah badan yang paling besar sekali sembahyang. Nah, ibadah hati yang paling besar sekali iman. Nah, dia banyak ibadah-ibadah, tapi yang paling besar sekali sembahyang. Yang mula-mula tanya sembahyang. Sebab tu sembahyang ni kita kena rasa bertuah kerana Allah beri kepada kita. Nah, tak beri pada umat yang lain. Umat yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan yang jumhur ulama, iaitulah sembahyangnya 2 kali sehari saja, 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat petang. Yang dapat 5 waktu ni kita bertuah sungguh. Nah, umat lain tak ada 5 waktu. Umat kita, umat terakhir, umat terbaik, 5 waktu sembahyang Tuhan beri. Nah, dah pitih rawi banyak, mana Tuhan sayang tu. Semayang ni pitih lah, wow. Nak pitih. Nah, dah pitih kalau kau wis 1,000 dengan 5,000 nak ni. Cikgu, nak 5? Nak 5. Tak ada orang nak sikit. Nah, dia minta kerja. Interview boleh kerja. Bos pun panggil hadir. Nah, masuk dalam bilik bos. Manager tanya, tahniahlah kepada anda kerana berjaya dah mendapatkan pekerjaan di syarikat kami. Nah, kami menawarkan gaji kepada anda sebanyak RM5,000. Bos kata. Nah, Nata darat ni jawab, 1,000 tak boleh bos, 1,000 dah. Ada orang kata gitu? Ada tak? Ada. Maka kalau bos kata kami akan beri gaji anda RM5,000 sebulan, tak, kita akan jawab, bukan 6,000, bukan 6,000. Bukan 6,000 dalam borang itu. Tak ada orang bila bos kata 5,000 kita kata 1,000. Faham? Kalau ada pun orang tu memang 3 suku. Kalau tak 3 suku, kaki kuda. Bahan kacing. Nah, dah kita gitu tak? Semayang ni Tuhan wi pitih. Nampak tak? Pitih. Mahal. Lebih mahal dari bekas 5 waktu, 4 waktu, 4 riyal, 2 waktu, 2 riyal tak? Sembahyang sunat subuh je, bukan sembahyang subuh. Sembahyang sunat subuh je, Nabi kata lebih mahal daripada unta merah. Bukan sembahyang subuh. Nah, zaman Nabi banyak dibuat perumpamaan. Nah, kalau kenderaan hak mewah sekali, unta merah. Zaman Nabi tak ada orang dekat. Naik unta orang kaya. Kurang sikit naik kuda. Kurang sikit naik keldai. Kurang sikit jalan kaki. Kurang lagi keldai naik dia. Faham? Mana hak paling mahal unta? Tapi unta banyak jenis. Ada unta Yaman, ada unta Mesir, ada unta Arab. Nah, ada unta Rusia, awak lari jual di Madinah. Yang paling mahal zaman Nabi, yang orang paling bangga sangat sebagai berprestij, unta bulu warna merah. Unta ni payah ada. Warna bulu unta merah menyala. Nah, maknanya jutawan Mekah saja yang layak pakai, kerana mahal dan payah nak jumpa. Unta ni memang comel, molek, dengar kata boleh berjalan jauh, macam-macam lebih belaka. Kalau ni kau Mesdi tak? Kau Agus Jota Sutir.
Gitu. Makna Nabi kata 2 rakaat sunat subuh mahal daripada masjid lagi. Dah kita tak ambuh. Bahan subuh saja. Tak ambuh masjid. Orang nakak je. Bahan bayang subuh saja. Yang heran hak murahnya berebut pula. Pitih semayang-semayang ni sebenarnya Tuhan beri pitih kepada kita. Dan bila laku pitih ni berlaku di akhirat, bertambung-tambung boleh orang yang semayang. Harta lah tu. Jadi Nabi kata dalam hadis ni jelas, dalam dunia ni di antara yang paling hebat sekali Tuhan beri kepada kita 2 rakaat boleh semayang. Sebab itulah siapa yang boleh tunai 2 rakaat, dia pun salang semayang. Dia wajib bersyukur. Terima kasih banyak-banyak kerana Tuhan beri peluang semayang 2 rakaat. Sebab semayang 2 rakaat ni nampak mudah, tapi ramai mana yang Tuhan tak beri, tak boleh semayang. Nampak barang ni semayang maghrib. Mana berat? Dek, nama benda? Mak Said, betul? Zulkifli, Aminuddin, Hishamuddin, Syamuddin, Ding nama, Aku nak tanya pun dah ingat dah. Bolok orang. Benda kita nak tanya ni. Mu tak suka. Jadi tak ingat. Tak apa kan? 2 rakaat semayang yang kita dapat tunaikan, kita kena syukur kepada Allah. Nampak? Sebab ramai lagi orang lain daripada kita Tuhan tak beri. Ni pada masa sekarang ini, kawan-kawan kita, adik-beradik kita ramai yang tak boleh semayang. Pok melakang kita, pok saudara kita, birah lah, apalah, ipok ramai tak semayang. Kita tengok tadi barang je semayang maghrib, kengang je. Ding, semayang maghrib 3 rakaat. Mana lebih berat daripada waktu turun barang daripada trailer setrailer? Semayang maghrib lah, kengang tak? Tak. Berat. Tak? Berat sebab apa? Dia boleh waktu turun barang setrailer, tapi dia tak boleh semayang maghrib 3 rakaat. Menunjukkan dia rasa beratnya semayang maghrib. Maknanya inilah orang yang celaka. Celakalah diri dia. Setrailer barang. Tunggu dah nu pada bukit tu. Rebuk trailer. Faham tak? Ni nak cuk lori ni, cuk lori ni. Naik atas lori tu. Lori tengah berhenti tak ada yang break, lompat naik. Nak waktu turun barang. Bukan kat kabu. Faham tak? Macam-macam barang atas tu. Mesin kisok seming. Kereta giling pikul waktu turun habis. Boleh biti bawah 2 orang, 60 seorang, 120 setrailer waktu turun. Gipas berhenti lengah. Gipas. Boleh semayang? Boleh. Tu orang-orang yang sui. Cina panggil sui, Melayu panggil sial. Faham tak? Kerja kuat boleh, benda ringan 3 rakaat maghrib tak boleh, 2 rakaat subuh tak boleh. Ni set-set majar. Faham? Set-set lagu ni kalau naik atas lambu rumah kita, basuh tak tanggal. Dok ni jangan main orang tak semayang. Orang yang tidak semayang musuh Allah. Ya ilaha illallah. Ingat barang. Musuh para nabi. Musuh orang-orang yang beriman. Musuh para malaikat. Ada? Almarhum Tok Syekh Abdul Qadir Kip Ayah. Ingat Masjid Abdul Qadir. Tok Syekh Qadir orang panggil zaman dulu lah, wali zaman dulu. Dia lalu sama kok batas tu nak balik rumah dia. Batas padi lah. Ni cerita orang dulu-dulu masih panjang tau. 100 tahun dulu. Dia lalu rumah kok batas tu. Satu hari dia nak balik, dia tengok ada orang tak semayang lalu kok batas tu. Dia tak lalu sampai mati batas tu. Dia lalu kok dalam baru. Pasal batas tu sui. Tengok orang dulu-dulu. Faham?
Waktu berkat ke dulu. Nah, kita bukan kata orang dak semayang, set rombok masjid ni. Tu imam kata bilang, berebut nak tiup tangan. Binawe punya tu imam. Nah, kita kena membesarkan orang yang dibesarkan oleh Allah. Kita kena hina orang yang dihina oleh Allah. Nampak? Ni orang yang dihina oleh Allah, kita pergi agungkan dia, maka kita musuh Allah. Tengok kalau dulu. Nah. Dia dah semayang lalu kot patah tu. Dia faham kalau seluk deluk biar pasal lalu kot patah tu dia kira majar. Nah, pasal natang tu lalu dia kira majar. Kita wakna tu semayang nak lihat ada. Bodoh punya tua. Tengoklah, kita telah lupa kepada agama. Nah, kitalah orang yang lupa diri. Nah, asal usul kerja ke dunia. Nah, natu dak semayang terus. Natu dak reti mandi junub. Natu dak reti doa jima'. Faham? Dak reti doa jima'. Dah budak-budak ni tengok orang belaki nak belaki, tengok bini nak bini. Belajar tu tak boh. Nah, malam pertama. Nah, awek pun tanya, dak baca doa jima' kan ni bang? Tanya. Dia kata abang pun dak tahu kau. Tak. Dah nak mana? Laki atas poket ni tekuk. Tak. Poket tu gantung tekuk. Tak tahu ke benda. Doa nak jimak pun tak reti. Dah Nabi kata dah, kalau tak reti doa tu anak bahan di setan. Nah, bahan di setan apa saka-saka bahan setan. Nah, tubik jadi jin, tubik saka tu kopek. Pasal apa? Pasal tak berdoa perlindungan daripada Allah Taala. Nah, laki bini dak reti doa jimak. Tayar awal tak tahu baca gua ni. Nah, lah tanya ayah tua. Ayah tua kata, "Hoi, kok gitu dak reti kau?" Binawe punya menatu. Dah gua ni ayah. Mudah je. Nawaitu saumarodin. Dah madah. Dengan ayah-ayah tua balik awal belaka. Dah, jangan main le ni. Nah, boleh orang dak semayang nyewak menatu boleh ada. Kamu sama kan tak boleh haram walaupun nikah sah. Mu nak jadi menatu aku mu pergi belajar bab semayang tu, mu semayang tu. Lepas tu mari minta anak aku. Kan payah sangat. Bab kita pergi nikah ke anak kita tu sama kita pergi nikah dia dengan binatang. Nampak sebab dia musuh Allah, musuh orang beriman. Lepas tu berat dak semayang kalau kita mencuri, huduk potong tangan. Kalau merapak tengah jalan, nyamuk, potong tangan, potong kaki. Minum arak, 40 kotang. Pi kuda, 20 kotang. Tak semayang, hukum mati mandatori. Berat sangat. Pasal orang yang tak mau semayang ni, dia kata dia tak takut kepada Allah. Dia sedia berperang dengan Allah bila-bila masa. Itulah maknanya orang yang tidak sembahyang. Aku tak pedulilah Tuhan suruh semayang, aku tak mau semayang, aku lebih gagah daripada Allah. Itulah hakikat orang yang tak semayang. Hinanya. Nah, kita dak pak menatu. Orang mari minta anak gostan jubur kereta. Kita pun tengok, 1.6. Terima terus pak menatu. Dak tanya dah semayang duana, mengaji duana. Nah, tanya akidah ke apa? Menatu boleh ada learning. Akhir zaman. Nah, fafiha yasulu lahu khulwah ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihim al hujub wal astaru tujla wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruku fiha al anwar wa fiha takunu al munajah wal musafah wa yasillatun bainal 'abdi wa bain rabbih 'azza wa jalla. Di dalam sembahyang itu dia dapat bersunyian bersama Tuhannya, mengasingkan diri serta berkedudukan dengannya dengan Tuhan dan memutuskan diri kepadanya. Di dalamnya, dalam sembahyang juga segala dinding dan tabir
menyelubungi hati-hati mereka diangkat dan terdedah padanya semayang. Segala hakikat dan rahsia dan terpancar padanya semayang berbagai cahaya, dan padanya berlaku munajat, iaitu bisikan hamba dengan Tuhan, serta jernih hati dan jelas rahsia. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan yang Azza wa Jalla. Semayang ni sebenarnya adalah hadiah yang sangat besar. Tempat kita bersunyi-sunyi, berkhalwat bersama Tuhan yang menciptakan kita. Kita ambil masa dengan manusia, kita dengan rakan-rakan pejabat, dengan bos pejabat 8 jam. Kita dengan tokel, kita dengan kuli kita 7-8 jam sehari. Overtime lah. Tu bersama manusia, kita luang semua masa. Tapi 5 minit kita tak berani luang masa untuk semayang zuhur, untuk bersama Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang menciptakan kita daripada tak ada, itu jadi ada. Buh dalam perut 9 bulan, Tuhan sendiri waktu baik. Tuhan besarkan kita daripada menerak jadi menjalam, jadi mengakak, jadi berlari. Beri belaka kehendak kita. Nak motor wi motor, nak kereta wi kereta, nak bini wi bini, nak anak pergi anak. Boleh belaka dah. Suruh semayang 5 minit satu waktu, 5 waktu 25 minit. Hamba ni tak boh, maka hamba yang paling jahat atas muka bumi. Batu berat sangat dak semayang. Tak? Semayang lah. Walaupun kita kerja sebagai puak-puak bank, semayang, jangan tinggal. Faham? Kalau ada mari malam ni puak-puak bank, puak-puak tu hamu, kerja mu hamu tu. Mu tak boleh tinggal tu, tak tahu. Tapi semayang, jaga 5 waktu. Mu kerja puak-puak ke, mu kerja pecah rumah ke, mu kerja apa benda ke, penyeluduk ke, tak? Ataupun penipu ke, tak kira macam-macam jenis jenayah ada. Jual ubat batuk ke, tolak pi kuda ke, tu hamu. Semayang jangan tinggal 5 waktu. Faham? Dengar tak berapa? Lama-lama akan jadi baik. Faham? Lama-lama semayang tu hidup. Mula-mula tak hidup lagi, hidup kerana dah dia peropok. Semayang dia peropok. Lama-lama semayang itu dia akan berbenih di dalam hati. Dan semayang tu hidup, datanglah ayat inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Faham? Kita tak khasyak ke, kita lagu mana ke, kita jahat ke, kaki ngepong awet ke malam-malam, kaki bahal piti orang ke, semayang semua, jangan tinggal. Faham? Ya kalau mu rasa mu nak tinggal, mu tinggal perangai hak uduh tu. Semayang jangan tinggal. Lama-lama dia akan hidup, dan dia hidup tansha anil fahsya, dia akan melarang kita pula. Mungkin sekarang kita buat benda tak molek, semayang tak hidup lagi. Tapi jangan tinggal, nanti dia akan berbenih di dalam hati. Besar ni semayang. Lepas tu tak ada lah kemuliaan bagi orang yang tak semayang. Mu merti besar tak semayang, menteri iblis. Esko tak semayang, esko iblis. Tak kira siapa-siapa pun. Faham? Hakim tak semayang, hakim iblis. Tak ada kelebihan apa-apa. Kalau orang kaya ada 50 buku bank, bukan 50. Faham? Ada emas 30 piko, dak semayang, tuang bubur dalam api neraka. Tu kalau kaya. Kalau masak terai, alik sana pada neraka gitu hang bu. Faham lagi? Patut hati-hati, ramai kawan-kawan kita dak semayang lagi. Kalau mati sesak. Lepas tu siang kena kabur ke kawan-kawan. Jangan paksa dia semayang jemaah, suruh dia semayang 5 waktu. Faham? Ni kutuk je, dia ada aja semayang, suruh semayang surah 5 waktu. Ramai Tok Imam pun caput tembak dak hari. Faham? Suruh dia semayang 5 waktu dulu. Lama-lama mah baru ajak semayang jemaah. Suruh dia semayang. Kau nak semayang mana pun, nak semayang kat seperintah tak apa. Semayang dulu. Tak penting semayang dulu. Jemaah kediam. Faham? Ni dok kawan tu tak rajin semayang, tak kerti dakwah. Dia kata mu kena semayang lalu 5 waktu kena semayang jemaah. Tok Imam tak boleh dak hari mu kena sapa dah. Mu dak kasih kebang tau. Jubah kena beli selalu $2. Ramai nak layan. Dok. Suruh semayang dulu.
kelebihan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan hari ini. Arwah bapa saudara saya telah menjual sebahagian tanahnya kepada seorang tanpa dipindah milik. Selepas matinya, bahagian tanah itu untuk bapa saudara saya itu telah dipindah milik pada nama ibu, dan seorang lagi bapa saudara saya tak masuk waris pada bapa saudara yang telah meninggal, menjual bahagian tanahnya dulu. Semuanya telah meninggal dunia. Saya ingin memulangkan bahagian tanah yang telah dijual itu pada pembeli kerana terdapat ramai saksi mengatakan telah dijual, tapi ditegah oleh abang dan kakak saya. Adakah saya kira termasuk bersubahah dalam mengambil hak orang lain, atau bagaimana untuk bersihkan bahagian diri saya? Pak saudara dia jual tanah dah ke orang, jual dah, ada saksi beri pitih apa semua dah, ngakak jual beli, cuma dak pindah tanah, pindah milik, dak tukar nama. Bila mati, waris bagi ni si mati ni nak jual tanah tu. Padahal jual dah, tapi dikira atas nama, tak ada dalam kertas geram, nama si mati lagi. Nah, jawabnya, jikalau orang yang tidak tahu, orang ni tidak tahu bahawa tanah itu telah dijual, kerana dia sangka tanah tu hak pak saudara dia lagi. Nah, sebab lihat pada geram, dia tak tahu maka perbuatannya tidak berdosa. Faham lagi? Tapi siapa yang telah tahu, waris ni tahu dah tanah ni jual dah, tapi nak ambil kesempatan atas dasar dok nak pindah milik itu, nak pakai undang-undang dunia, nak jual juga, maka dia telah melakukan kezaliman. Faham lagi? Jadi siapa-siapa yang ada berkenaan, dia juga termasuk waris, dia kena lepaskan hak dia dengan beri balik kepada orang yang telah membeli tadi tanpa ditukar nama. Jikalau waris lain tak setuju, dia seorang je nak pulang balik, orang kata, hei botol pulang balik, ayah nak tukar nama gitu kan, tak tahu dah tak tukar nama, dah jual dah hak orang dah. Tu rasa bersimpang ada gak buah gitu, buah api neraka amal tu ni. Nak haji ajah dah tak kira, tok imam ada jahat gitu, kata imam sini tahu dah orang jual dah tapi tak tukar nama, nak bahang lagi jadi akhirnya bawa pada baloh. Bagi hak saya, kita pelepah hak saya pun sebagai waris, saya memang kena nak pulang balik dah, tapi awak tidak bersetuju belaka, Allah saya dah, maka saya terlepas dunia dan akhirat, awak tanggung dia akhirat nanti. Faham? Lepas bagian kita gitu dah. Jangan makan lah, dah tahu dah jual dah ke orang lain, walaupun nama ayah kita lagi. Kan kita orang berimang ni, berimang dia bukan berimang pada Allah saja, berimang juga pada hari akhirat. Benda hari akhirat tu neraka, kita percaya neraka. Ini berimang lah. Kayak pahala kita lecing bang dia lagi. Nak kita buat zalim ke orang, cari hak lain tanah. Arwah bapa saya ada tinggal harta wang meniaga yang dikira cukup syarat untuk keluar zakat. Adakah perlu saya kira semula jumlah zakat yang patut dikeluarkan untuk bersih harta tersebut sebelum difaraikan? Ya, wajib keluar zakat harta si mati yang belum keluar zakat, jika harta itu terkena zakat. Sebab gini, kaedah faraid ni membahagikan harta mengikut Quran. Apa yang kita bahagikan itu? Yang dibahagikan itu adalah tarekah. Tarekah tu harta yang ditinggal oleh mayat. Bukan faraid tu, harta yang ditinggalkan oleh mayat dipanggil tarekah. Perbuatan kita ramai-ramai nak bagi tu dipanggil faraid. Jadi faraid ini, nak sah faraid, dia kena lalu dua perkara. Tak ada dua ni tak sah faraid. Yang pertama, harta tu kena bayar hutang Allah dulu. Yang kedua, hutang manusia. Habis dah dua-dua ni baru boleh faraid. Siapa yang faraid sebelum bayar dua ni, maka tak sah faraid itu, kena kupur semula harta setepat. Ingat faham lagi? Contoh biar nampak, si mati ni ada hutang zakat RM10, contohlah RM10. Dia nak bayar zakat, tak ingat. Dia pesankan anak pun tak ingat juga, baru teringat pas ayah mati dah. Maka wajib daripada piti, katakan dia tinggal piti RM50 si mati, wajib kena cabut RM10 tu dulu untuk keluar zakat. Hak ayah kita itu dah ingat nak bayar, faham lagi? Faham, tu mudah dah tu. Lepas pada tu hutang manusia pula. Ada hutang pula dengan kedai beras, sepang.
ambil beras 2 kapit 40 riyal. Tuan kedai kata tak apa, 39 riyal dah, potong sekiriyal asal dia mati dah. Nak, potong sekiriyal. Nah, kena bayar dulu. Hak orang beriman lah, orang kafir tak wajib bayar. Nampak? Kan pergi bayar, ada hutang beli dengan internet kat eBay dengan Amerika, pergi bayar lagi bodoh. Faham? Tak payah bayar lah ni orang kafir ni. Dengar orang beriman, orang Islam saja. Tak. Lepas pada tu baru bagi tarekah. Zakat 10 riyal, beras 39, baru 49. Lebih sekiranya ni bagi 4 beradik. Faham? Dia gitu lah. Hutang Allah di antaranya zakat. Di antaranya fidyah. Kalau dia ada fidyah puasa atau kafarah sumpah. Kena bayar tu dulu. Atau dia ada nazar, kena bayar tu. Nazar nak sembelih kambing, tak ingat mati dulu. Ambil harga kambing. Kambing berapa dah ni? 400. Ambil 400. Ada ke hutang kedai? Ada hutang kedai 200 ya. 400, 200, 600. Hak lebih faraid. Gitu dah. Ingat tu. Pasal banyak berlaku sekarang, dia tak kira dah hutang Allah, tak kira dah hutang manusia, kira bagi lalu. Puak mu bahang 4,000 aku 6,000, 4,000 aku 6,000. Lama dah baru bunyi, dah hutang ayah mana? Upah haji mana? Aku dah tahu. Bagi. Semua tu makan haram belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Siapa suruh mu jahil? Dia kata aku mana tahu? Dah siapa suruh mu tak tahu? Dah aku tak tahu. Mana boleh tak tahu? Sudah. Kalau gitu sudah orang jahil. Malaikat tanya malaikat lelaki tu dah, "Mana pitih ni orang bahan gemuk itu?" Dah aku ingat tak apa. Jawab gitu. Acuh kepala tang tokat muka lelaki. Ni orang duk ngajar pagi petang siang malam, tak ada alasan tak tahu. Yang diberi maaf, mu'alaf baru masuk Islam 2-3 hari, tak dah belajar. Tu maaf. Dia semayang lohor 8 rakaat sah. Pasal orang tak ajar lagi. 8 rakaat tu lohor. Sah. Mayang isya rakaat. Baca kunut sah. Pasal apa? Pasal baru masuk mari dulu Islam. Tak dah ajar. Hak dia buat salah, kira sah belaka. Fatihah tang dalam rakaat. Dalam diri baca tayat akhir. Sah. Faham? Kita lama mana dah Islam. Orang ngajar keliling pinggang tau. Rata rawa nak bak apa? Ada belaka ngajar. Jahil juga, maka tidak maaf bagimu. Mereka siapa-siapa yang mula start belajar agama jahil sangat, dulu bahan lara, duk main mutu, duk kerja dah benda, learning ngaji dah, dengar dah, maka kalau kita ada lagi kat tak kena, dimaaf pada syarak. Soalan seterusnya, sah atau tidak jika seorang itu melewat-lewatkan semayang? Maksudnya bercakap-cakap dulu sebelum semayang. Sah atau tidak jika seorang itu buat bising sehingga orang lain mengganggu orang lain sembahyang? Baik. Sembahyang ini pada awal waktu hukumnya afdal, sunat. Kalau lewat daripada awal waktu hukumnya harus. Kalau nak masuk ke penghujung tu dipanggil makruh. Kalau nak habis lelek nak habis tu dipanggil haram. Situ. Contoh mudah. Orang bang maghrib, kita pun semayang selalu ramai-ramai. Afdal, paling banyak pahala 7.5. Contoh. Dia nak lewat sikit 7.45. Pasal nak selesai masalah sikit. Dia nak semayang 7.45. Ulama kata jawaz, harus. Isu apa? Isu 8.5. Harus tu daripada 7.45 sampai pukul 8 suku. Dia bahan 8 suku ke atas, makruh, ngujung-ngujung dia panggil, sengaja. Nak masuk isya, Tok Bilal tengah jetik mikrofon, testing, dia baru nak tahu sembahyang maghrib. Haram. Faham tak? Faham lagi? Dia tengok-tengok tengok keadaan. Sedikit-sedikit tafsir lah dengan keadaan kita tu. Sah atau tidak jika dia seorang itu buat bising sehingga orang lain mengganggu sembahyang? Dia tanya orang ni, dia buat bising. Orang lain tengah sembahyang, dia bising. Dia cakap bising.
Siapa orang lain terganggu? No. Tengah semayang orang lain jadi mana bising ni. Tengah maliki yaumiddin tu dah terbit lam yalid wa lam yulad. Faham tak? Dah pasal bising dia. Maka dia tanya sah ke tak? Jawabnya sah. Lagu mana ni? Siapa ni? Sah. Orang awak bising tu sah ke tak? Ke siapa? Nah. Dah apa kena soalan ni? Dia kata sah ke tak seorang yang buat bising sehingga ganggu orang lain semayang? Nampak tak? Sah benda dah bising. Orang lain kali tanya ini, apa hukumnya orang yang buat bising mengganggu orang lain semayang? Maka kalau sengaja buat bising mengganggu orang semayang, hukumnya haram. Bila tu? Pada tempat yang dikhaskan sembahyang. Tapi kalau orang tu buat bising sehingga terganggu orang semayang, tapi tempat dia buat bising dia bukan tempat orang semayang, orang lain pun terganggu dengan sebab bising dia, dah haram tu. Contohnya dia jual air tebu. Air tebu pakai mesin, tarik exhaust chamber. Baru kobek. Mari hamba Allah seorang mayang biar mesin tebu dia. Jadi belang-belang semayang, belang-belang terganggu keling tak mesin tebu. Jadi siapa salah? Siapa salah? Salah hak tukang semayang lah. Jadi hak tukang buat bising salah tak? Lepas tu kita faham. Kalau dari buat bising ni tempat khas untuk orang semayang. Jadi harta banyak. Tanya daripada seorang pendakwah tabligh kepada saya, sekarang ini kita nak kena beriman dulu ke jalan tulis kat comel-comel sikit, jalan dia buat reng-reng itu, jalan ni, jalan hukum hudu. Hukum ni pun sama besar, dia buat gitu. Dia habis siap tulisan hudu ni dua, doktor dengan pemain. Tak. Adakah politik itu mainan Yahudi? Adakah Nabi kita Muhammad SAW berpolitik? Baik. Dia tanya gitu. Baik. Dia kata kena beriman dulu ke nak jalan hukum hudud dulu? Orang tabligh ni mari tanya. Jadi kita nak jawab kau ni. Maknanya daripada soalan ini maksudnya tata cara hukum hudud, beriman dulu. Beriman dulu. Sebab hak dalam ni penting. Hudud-hudud ni hak zahir. Hak dalam ni penting. Biar beriman dulu. Kita jawab, kita kena tanya, jangan jawab, tanya balik. Semayang dulu ke beriman dulu? Nak pergi kuat ni. Beriman dulu. Jadi jangan suruh orang semayang lagi. Beriman dulu. Jangan suruh semayang. Jangan suruh semayang. Beriman dulu. Faham lagi? Batu kalau bodoh jangan cakap. Faham? Ulama salah, orang sanggup. Ni bapak bodoh cakap. Bukan ulama. Kalau ulama salah, orang rat lagi, orang tolak lagi hujah dia. Kalau salah. Dan ni bapak jahil cakap gini. Hudud dulu ke imam dulu? Dalam zaman Nabi benda. Imam dulu dia kabur orang, lepas tu kabur dia. Suruh semayang. Suruh berzakat. Dia kata kalau dah masuk imam memang orang buat punya. Hei, sedap kan mak cakap. Dari zaman Nabi yang tak berbayar zakat, bila Nabi wafat, dah imam dulu. Kan imam dulu kan tu. Dah ni bila nanti saya nak wakar, saya nak pergi perang pula kampung tu. Padahal berimam Melaka, tak berbayar zakat lah pula. Faham? Kita beri iman dan kita beri Islam. Faham? Kita ni bukan negeri kafir, negeri orang beriman. Percaya hukum iman tapi orang tak faham. Nampak tak? Kemudian zaman Nabi ni ada politik tak? Politik ni benda bahasa Arab panggil siasah. Siasah ni benda. Siasah ni takbir. Maka para nabi ni mereka adalah yang mentadbir dunia. Menegakkan agama dan mentadbir dunia. Jadi yang pandai berpolitik sebenarnya para nabi dan para rasul. Itulah siasah para nabi.
Kalau kita mengaji sirah Nabi, sejarah Rasulullah, tak dapat dinafikan. Kita akan buat satu resolusi, Nabi berpolitik, cuma cara Islam, tak cara orang sekarang. Faham? Cara Islam. Jadi ayat Nabi berpolitik ke tak, ni jahil sangat. Tak, sebab para Nabi mereka adalah tokoh-tokoh politik, cuma tak nama politik ni bahasa orang putih, bunyi pelik. Mereka adalah siasatu dunia. Nampak? Mereka melakukan takbir atas dunia dengan bermacam-macam siasat. Jadi kita tak usah dengarlah perkataan orang yang terlampau jahil seperti ini. Nak dengar perkataan ulama sudahlah. Dengar perkataan ulama. Banyak sangat hak pelik-pelik. Dulu kita tanya dah, kalau kita keluar berdakwah tidak dengan jemaah tabligh, kita keluar dengan sendiri-sendiri, jualnya gamak, dia kata tak boleh gitu, kena keluar dengan jemaah dia baru dikira orang ramai gitu. Kita nak test market, nak tengok. Sebab dakwah ke mana-mana pun Tuhan terima belaka. Mau keluar jemaah mana pun, mau keluar sendiri ke, mau keluar 8 hari ke, sehari ke, mau pakai luar jin ke, mau dakwah ajak orang baik-baik, mesti ada pahala. Dia kata tak, kena keluar dengan jemaah dia baru boleh pahala. Ini orang yang tak asuk, akhirnya sesat dalam terang. Dalam terang tu sesat, payah nak balik. Kalau sesat dalam gelap, nampak cahaya, senang balik semula. Tapi dalam terang sebenarnya sesat. Soalan seterusnya, adakah sah sebuah perkahwinan sekiranya pengantin baru kahwin, isteri didapati telah mengandung 8 bulan? Bagaimana pula telah bayi tersebut lahir akan dibinti kepada siapa? Terima kasih, dia kata. Ibu terima kasih. Jawabnya, ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab 4 tentang sah atau tidak berkahwin dengan pengantin yang telah hamil zina. Faham? Dengar baik ni. Pakar hak kita kata ni dulu, kini, selama ni. Kalau marilah ulama lain, dia pakai serban besar kolah masjid. Faham tak? Tak usah pakar dah, pakar hak kita. Pasal hak kita ni bukan pendapat kita. Daripada ratusan kitab fiqh yang kita tengok, masalah hamil anak zina. Faham? Hak ni lah hak ulama duk kata. Dia berlaku khilaf. Dua mazhab mengatakan tidak sah nikah dengan pengantin yang hamil zina, iaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dengar baik tu, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dua mazhab lagi kata sah, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ingat dah? Nampak ya? Ada khilaf tak? Khilaf ni dah. Dan kita mazhab apa? Deng, mazhab apa deng? Hadari, benar? Syafi'ah, tak bukan Syafi'ah. Bak ramai lagi ngajar jadi pelik. Dia duduk ambil hak mazhab lain, dia diingat ke hak tu lah mazhab Syafi'i tu, ngajar dalam internet, dalam CD, jadi pelikkan. Dia kata tak sah nikah. Dia sendiri teragak tabak. Nampak? Tapi bukan kita nak merendah-rendahkan orang. Hak kat salah tu lah, hak kat dia betul lah. Macam kita pun hak kat salah, orang wakil. Tapi hak ni ratusan kitab fiqh dah kita tengok. Fatwa-fatwa mutaakhirin. Itulah hak kita temunya. Inilah mazhab Hambali, mazhab Maliki, tak sah kahwin dengan pengantin perempuan ada anak zina dalam perut. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sah. Nyak tu. Baik, kita pergi kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang kata sah. Mazhab Hanafi kata sah nikah tapi tak boleh jima'. Haram jima', kena tunggu beranak. Mazhab Syafi'i sah nikah, tak haram jima', makruh jima', sunat tunggu lepas beranak. Ingat tu lah. Tak ada lain lah, gitu lah. Fatwa pun gitu semua. Mufti lain-lain, mufti Syria, mufti Jordan, mufti Mesir, gitu kok jawab apa? Mufti Perak. Jadi sah nikah ni. Bukan comel, tak comel. Sah, faham tak? Sah. Boleh jima', makruh sahaja. Sunat tunggu beranak. Mazhab Hanafi sah nikah, wajib tunggu beranak. Nampak? Situ beza. Anak bin siapa? Orang tanya dah Rasulullah, tak ada khilaf. Orang tanya Rasulullah. Nabi pun jawab, al waladu lil firash.
anak ini beng tiko. Beng tiko. Firah tu tiko lembek. Nabi tak kata beng mak, beng lembek. Apa Nabi kata beng lembek? Orang puan ni macam lembek lah. Lembek kan orang naik duduk atas dia. Faham tak Haji? Haji memang faham bab-bab gini. Cerah mata-mata. Dah sungguh Nabi kata firas. Nabi tak kata al-waladu lil ummi, tak kata al-waladu lil firas. Anak itu boleh kepada mak, beng mak, tapi mak tu maknanya lembek. Lembek tu maknanya mak lah. Dah ayah orang tanya pula, ayah boleh benda? Ayah boleh batu. Benda batu. Batu ni mana tak boleh sekapeng lah. Tak ada sekapeng. Faham tak? Nabi cakap anda, cakap balaghah. Nah, kan kita kalau kita gagal kocek kan, tak ada piti kan? Tak. Piti memang tak ada, tapi kita gagal molek. Alik ujung-ujung tu ada benda. Ada benda. Ada benda. Ada batu halu-halu. Tu maknanya cak ayang tu. Tak ada kepeng kan tu. Ada batu halu-halu. Nabi anda cakap. Nah, ada batu halu-halu lah kocek. Mana ada tu kelas tu kena jumpa JKK lah tu. Dan orang tak ada lagi. Jadi beng mak dah. Beng mak kalau beng ayah wajib kena tukar semula. Faham tak? Kalau tak tukar berdosa. Budak tak berdosa. Orang yang tahu tu yang berdosa. Faham? Soalan seterusnya. Hujang tau. Hujang kita putih lewat lah apa tak? Pasal ada akal lah ni. Katakan esok nak puasa sunat, malam tu siap niat lalu dah. Tapi esok pagi-pagi tu sarapan pagi macam biasa. Lepas tu baru teringat nak berpuasa. Gana tu ustaz? Kira tak sengaja ke memang tak boleh nak puasa? Dah untuk hari itu, gana pula orang hak makan secara tak sengaja ketika puasa sunat atau melakukan perkara yang membatalkan puasa yang lain secara tak sengaja, batal tak puasa sunat. Hukum salaman dengan orang tua yang bukan mahram yang lanjut usia dah. Baik. Dia nak puasa sunat esok, dengar molek. Esok katakan bulan Muharram tak? Atau Rejab lah. Nak puasa Rejab esok atau esok Senin Khamis dah. Malam ni niat saja aku puasa Rejab esok hari kerana Allah Ta'ala. Esok dok ingat pagi pergi makan roti canai, dak banyak 9 roti. Faham tak? Nah, lepas tu hari ni puasa sunat. Jawabnya dak batal puasa. Faham? Teruskan berpuasa. Nah, bab Nabi tak kata puasa Ramadan dalam hadis man soma fanasia. Nah, barang siapa yang puasa kemudian dia terlupa, fa akala wa syariba, kemudian makan, kemudian minum, lupa. Fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Bukan teruskan makan, teruskan puasa. Berhenti makanlah, teruskan puasa. Nampak? Fa innahu ma'allahu wa syaqah. Hari itu Tuhan beri makan free kepada dia dan beri minum free. Tuhan jamu dia. Nampak? Jadi ulama kata maksudnya puasa Ramadan pun boleh juga lagu tu pakai hadis ni, dan puasa sunat boleh juga. Yang kata tak boleh makan pada awal ni gini, bukan orang niat lagi. Hak tak niat lagi nak puasa sunat esok, tak ada niat pun. Faham? Esok pukul 10 pagi baru teringat, tak ingat nak niat semalam hari ni nak puasa sunat. Pukul 10 boleh niat. Bila syarat boleh niat pukul 10? Pagi tadi tak makan lagi. Faham? Tapi kalau pagi tadi makan dah, lepas tu baru nak niat puasa sunat, tak sah. Ni lain. Niat dah nak puasa esok, puasa dah tak ingat. Tak ingat dimaaf. Ada beza situ dah. Kalau sengaja suti nasi batal. Nah, korek hidung batal tak lain? Korek hidung puasa batal? Tak batal. Tak batal puasa korek hidung. Yang batal ambil air bola hidung, lepas tu kita seduk biar masuk dalam batin, baru batal. Kalau korek dalam kelopak ni tak batal. Nampak? Pendapat yang paling kurang, yang paling ketat sekali, iaitulah melepasi tulang hidung. Dia kata batin. Tapi pendapat yang paling kuat, batin dalam kat otak situ batin. Tidak ada seorang ulama fiqh kata kalau dalam kelopak ni batal.
Jadi orang korek hidung cikgu dalam kelompok ni ke dalam mata tu? Faham tak? Dalam kelompok ya. Jadi orang korek hidung tu tak batal. Nah, mereka nyetang 10,000 korek. Tu tak tahu lah. Tapi hukumnya makruh dia dalam batin batal. Tu kita faham. Baik. Hukum salam orang tua dah yang bukan mahram, yang lanjut usia dah. Baik. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi kitab Fathul Mu'in. Nah, masih lagi yang haram bersentuhan dengan perempuan tua bangka. Nampak? Tua bangka. Dia tua ni ada tua saja. Tua bangka. Nah, tua bangka berapa tu? 100 tahun. 100 tahun bagi tua bangka. 70 golongan tua. Nah, 70 sampai 100 tua. Cikgu apa? 48. Nak masuk tua dah. Macam kita ni hawa remaja. Tua bangka. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan kalau tua sangat dimaaf daripada syarak kerana tak ada rasa. Nah, kita setuh tangan dia tu macam setuh agak skuter gitu. Tak ada rasa benda. Nah, tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i masih lagi diharamkan kerana mereka masih ada kehormatan, kerana menyentuh orang perempuan walaupun tua mencabul kehormatan orang itu. Tak boleh, haram lagi. Kalau bela anjing di rumah, malaikat akan masuk dalam rumah orang tu. Lepas tu saya dengar pelacur zaman Nabi dulu tu mengasihi seekor anjing hingga dia dijanjikan surga. Walaupun seorang pelacur minta penjelasan, dia kata kalau nak bela anjing bu dalam rumah, malaikat masuk tak dalam? Jawabnya tak masuk. Yang kata tak masuk bukan ulama Nabi. Hadis yang terkena innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, al hadis. Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada dalamnya anjing. Batu ulama kata kalau diharuskan bela anjing, ada sebab, jangan bubuh dalam rumah. Faham? Anjing nak suruh ambak ke duk bahan hangat sawi dengan kacang. Kalau orang alik-alik narang, ada bela anjing. Alik marang, alik pulah ke kan dia nandang alik-alik patah. Ada anjing. Tak salah. Ada orang kata, "Mana bela anjing sini?" Tak salah. Nabi kata boleh bela kan untuk menjaga tanaman. Tapi jangan bulan rumah. Tak masuk malaikat rahmat, kiraman katibi masuk semua. Kemudian guana pula dia kata hak zaman dulu seorang pelacur Tuhan beri dia syurga dengan sebab dia kasih ke anjing. Perempuan ni bukan kasih ke anjing. Perempuan ni dia memang pelacur lah. Kalau ni porong lah. Porong jenis jual tubuh. Tapi porong dia lain sikit. Porong ni lain sikit. Pelacur ni dia biasa duduk setepak. Di hotel-hotel, di istana-istana orang gina, bayar tidur dengan dia. Tu pelacur. Orang zaman dulu. Orang panggil orang bujang. Bujang tu. Cikgu tahu kan. Kalau bosnya kan ni saya, bosnya. Mak Repik. Dia asal bosnya daripada Kuala Lumpur. Dia Mak Repik, malam ni nak berlomba. Faham tak? RZ. Berlomba. Jadi siapa menang boleh minah. Minah boleh tidur sampai dia, sampai esok tidur. Jadi minah hak tukang tidur dengan Mak Repik menang berlomba ni, sama ada lumba motor, lumba kereta, dia panggil bosnya. Nampak tu? Semua tu kerjanya zina belaka. GRO sedap kat bunyi. GRO zina juga. Tapi sedap bunyi. Mak kapur tak tahu. Hijau benda mek. GRO mak. Nampak pegawai perhubungan. Padahal melacur juga. Orang nak pakai, token-token nak pakai tak. 300-400 malaman. Tu. Baik. Besarnya dosa berzina ini. Tetapi besar lagi rahmat Allah. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia tak kasih ke anjing. Dia nak minum air, dia pun cebok dengan kasut dia. Minum air. Pasal tak sapa. Timba tak ada, cebok dengan kasut. Faham? Jadi dia tengok seekor anjing yang dahaga. Lidah terjelek-jelek, nak minum dalam telaga tak sapa. Tengok tang dia mari siang. Bila siang ke anjing, dia pun tolong cebok, anjing tu minum.
Nak, maka berkat kasih sayang itu sama makhluk, Tuhan lupakan dosa dia hak banyak tu. Dan dia orang beriman, bukan orang kafir. Dia orang beriman, umat Nabi Musa zaman Bani Israel. Faham? Nak khabar sini keampunan Allah, pintu keampunan Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah. Batulah bertaubat kepada Allah. Nah, jangan susah buat dosa. Taubat, takut benda. Hukum simpan kuku panjang. Banyak kali jawab dah. Biarlah orang cenderung tak jawab lagi. Dengar molek. Pakai dulu kini selamanya. Tak apuk kuku. Kuku kita ni sama aras dengan daging. Kita pun ketiknya. Kita potong. Nak sunat. Sunat. Faham? Kita taruh lebih sikit. Terakak daripada daging. Nampak putih tau. Harus. Lebih daripada daging. Lebih pada daging ni. Makruh. Faham tak? Panjang kuku pada jari. Faham tak? Sama aras dengan jari dan ke bawah. Harus. Kita potong sama aras dengan daging ni. Sunat. Lebih daripada ni makruh. Lebih pada jari. Panjang doa lalu sampai jadi fitnah macam orang kafir, haram. Ingat tu dah. So taruh kuku dia orang taruh kuku aja. Dia tengok siang dia. Dia siap mutu Dia boleh taruh bawah ni. Macam Cina gila kuku. Siang ni. Dia nak lawa pasal lain lah. Hak ni hak Nabi lah. Kan jangan taruh kuku panjang itu. Ada hak lawa Nabi tak marah. Nak? Pakai baju lawa orang lelaki. Pakai seluar lawa tak apa. Pakai spek hitam. Hok besar tak apa, hok besar talang spek. Tak apa? Hati tak ada dalam hati. Ni tak boleh. Jadi panjang sampai agas ni sudah. Biar nampak putih-putih gitu. Dia gitu. Sunat potong biar siapa ngisi. Apa kau tengok cerita yang wataknya telah pun meninggal dunia dan apa kesan kepada roh pelakon itu? Kesan kepada roh pelakon itu, tengok keadaan cerita. Kalau ceritanya baik, dia dapat kebaikan sama walau dia mati dah. Kalau ceritanya tidak baik, dosa, benda yang haram dia buat dalam filem tu, dia dapat dosa walau dia mati dah. Apa tanya Syekh Atiyah Saqar, kalau kita tinggalkan dalam kaset, dalam filem, kita buat kebajikan seperti membaca Quran contohnya, adakah bila kita mati dapat pahala? Syekh Atiyah Saqar kata, semua orang bila orang pasang balik kaset dia mengaji, dia dapat pahala walau dia mati dah. Almarhum Syekh Basi, Syekh Mahmud Khusyairi, jutaan dunia orang pasang, dia mati dah, boleh pahala. Ni ulama jawab. Dia kata begitu juga siapa yang merakamkan perkara dosa. Syekh jawab, dia rakam perkara dosa. Dalam drama tu dia peluk dengan orang jantan ni, dalam filem ni dia berlakon dia peluk dengan bini orang ni, dah dalam filem. Haram lah tu tak? Dia mati dah, orang tayang filem tu, dia kena azab dalam kubur. Kalau kita rakam, kita ngaji Quran walaupun Fatihah aja, kita mati dah, orang pasang kaset kita dalam kubur boleh pahala. Jadi pilih nak rakam hak mana. Dia setahu saya menghadiri majlis perkahwinan orang mengenakan bayaran sama dengan meniaga. Apa hukumnya jika seorang itu pergi ke majlis tersebut waktu solat Jumaat? Mana pula ni? Masih orang sembahyang Jumaat dia pergi makan buluk, tak sembahyang Jumaat tak boleh. Mana pula makan buluk dan sembahyang Jumaat? Sebelum Jumaat lah dan selepas Jumaat. Dia gitu. Kemudian pula dia kata majlis perkahwinan mengenakan bayaran. Kalau majlis ni memang mengenakan bayaran, maka tidak ada pahala kenduri. Sebab Nabi suruh buat kenduri ni beri percuma. Faham? Suruh beri percuma orang makan. Kemudian bila orang makan, orang beri hadiah ke kita, boleh terima. Ingat tu boleh terima, tak haram. Dia ada hadis belaka tu. Hadis suruh buat kenduri aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri kahwin walaupun seekor kambing yang kecil. Biarlah buatlah, biar orang makan. Tandamu gembira dapat menatu. Hadis yang lain pula kata tahada tahabuk. Salinglah beri hadiah di mana-mana kamu berjumpa, maka akan saling berkasih sayang. Ada hadis belaka. Tapi lah ni orang pakai beri duit. Dulu orang beri barang. Zaman-zaman dulu. Zaman dulu orang nananya, orang pakai ada kebun nyak, harinya orang nikah. Orang apa benda ni, tanah sawi, hari sawi. Orang candak sutong, hari sutong. Orang dulu-dulu. Orang zaman bawah merah hari tu, orang cerita. Kita tanyalah ke siasat orang tua.
Dia kata dulu tak wui piti, dia wui barang-barang. Nah, orang-orang hak bela ikan, buat orang ikan. Orang apa benda lagi? Orang hak masuk hutang cari madu, buat mari madu. Nah, ni mudah piti belaka. Nah, jadi yang tak betulnya kita buat makan lepas tu niat nak piti orang. Hak tu tak ada pahala, yilat wang gepa. Pasal apa? Tidak ikhlas we makan kau orang. Tapi siapa yang ikhlas bukan niat nak pitih, saja nak we makan kau orang. Lepas tu ada orang hadiah duit, boleh ambil. Ulama sepakat dah jawab, boleh ambil. Tapi hak ni dia kata hak nega ni. Ni terang-terang nega. Ditulis no dikat RM10 satu kepala. Bawa bini RM18. Nah, saya ada seorang pok saudara di mana beliau pernah melafazkan satu ungkapan yang berbunyi, aku haramkan setiap orang pas menjejak kaki ke rumah aku. Ini terjadi waktu mengundi dulu. Persoalan saya, adakah hukumnya jika saya pergi ke rumah beliau sedangkan saya di sebelah partifah? Jawabnya tak haram, tak jadi haram. Mana boleh haram lagu tu? Kita orang yang bersumpah lagu tu, dia kena tarik balik sumpah. Sebab dia mengharamkan perkara yang bagi orang yang baik. Nah, lainlah kita bersumpah ni mengharamkan bagi orang yang jahat. Nah, aku haramkan rumah aku ni bagi pelacur-pelacur, tak boleh mari sini. Tu baru tu. Nah, jadi sumpah dia ni lara. Pok daramu ni bahan lara dia panggil. Nah, dia orang barisan, dia tak pernah semayang masjid. Bila mati orang bawa ke masjid PAH, orang PAH tolong semayang ratik sampai 3 malam. Gua ni pula. Dia gitulah. Sebab itulah kita pesan pada orang yang masih lagi menyokong perjuangan tauhid, yang tak mau kembali pada Islam. Terang-terang pemimpin mereka nampak mengadakan perkara-perkara yang sesat di dalam Islam. Nak membenarkan kilang arak, tempat berjudi, tak, konsep-konsep yang melalaikan menjadi sebagai satu kewajipan dalam kempen pemerintah seperti ini. Kalau orang ulama-ulama disekat daripada bercakap dalam TV, penyanyi joget siapa tak cukup siaran. Inilah pemerintah golongan yang sesat. Jadi hak mana lagi ada masih menyokong, tarik baliklah sokongan, bertaubat kepada Allah sebelum mati dalam keadaan kita berbelah orang-orang yang melakukan kezaliman, takut masuk neraka kat gitu. Gitu. Lepas tu mari-mari surah. Tapi dah ni orang baik. Walaupun lagu mana nak marah pun mari surah semayang juga. Walaupun marah-marah lagu mana pun tak. Padahal tu berat tu dalam pilihan raya. Mereka bukan setakat main-main. Mereka berjuang supaya ulama tidak menang. Allah jahat sungguh. Supaya ulama tak menang. Kira lah. Supaya yang menang tu orang jahil. Hak kaki lepas bung. Faham? Hak kaki melakukan rasuah. Hak joget, hak bertiup, hak suruh, hak tu maknanya hinanya. Tiba-tiba kita semayangkan juga. Tu kata rapah ni orang baik. Tu lah aku. Baik semua. Saya nak tanya Pak, hukum riba secara terperinci. Apakah hukum darurat dapat membatalkan hukum riba yang terlaknat itu? Terutama dalam pembelian kereta, rumah dan sebagainya yang melibatkan bank-bank yang mengatakan kalau tidak terlibat dengan riba tidak boleh beli rumah atau kereta. Dia benda hak haram ni, dia kena darurah baru boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurah itu mengharuskan yang diharamkan. Apa makna darurah? Darurah ini seseorang itu telah sampai ke tahap bahaya nyawanya atau mudarat anggotanya. Nyawa maknanya akan mati, anggota akan tercedera anggotanya, ataupun akan hilang hartanya. Itu panggil darurah. Orang nak letup rumah ni, kalau tak kata gini nak bakar rumah ni, darurah, menyelamatkan harta. Tak apa lagi, boleh lagi, tu darurah. Tapi sekarang ni bermudah-mudah dengan lafaz darurah. Tak darurah mana? Tak darurah mana sebenarnya? Kita pergi kata darurah. Jadi yang haram kekal haram lah, kerana bukan menyelamatkan nyawa dan bukan nak menyelamatkan harta benda. Guana kira kalau orang perempuan pakai baju lengan pendek, lepas tu dia memakai sarung lengan. Sarung lengan tu kan nipis dan sendat hingga menampak bentuk tangan. Guana kira? Tak ada kira lah. Bukan hal kira-kira ni. Jawabnya haram tetap haram.
Kerana menutup aurat bukan menutup tak nampak saja. Yang pertama, jangan beri nampak warna kulit. Yang kedua, jangan beri berbentuk, berbekas anggota tersebut. Jadi kalau kita pakai baju ketat, nampak pula betul, masih lagi tidak menutup aurat. Tak sempurna lagi.